Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini adalah merupakan hari ketiga untuk semua parti berkempen di kawasan-kawasan yang mereka tandingi. Jadi saya pada hari ini ingin memperjelaskan beberapa isu yang saya dengar yang telah dilafazkan oleh tidak lain dan tidak bukan Ketua Menteri sendiri. Beliau mengatakan bahwa ada parti-parti kecil sekarang ini yang telah mengambil bahagian dalam pilihan raya cuma untuk memecah undi, dan parti-parti kecil ini ialah tajaan daripada UMNO ataupun tajaan daripada parti-parti di Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bayangkan sebelum penamaan calon, tidak ada siapapun yang mengetahui berapa kursi yang akan ditandingi oleh USNO. Kerana USNO sebagai sebuah parti yang baru juga bangkit daripada ditidurkan atau khasnya memberi laluan kepada UMNO untuk masuk ke Sabah 20 tahun lebih yang lalu. Kini telah mulai bangkit dan ingin mengambil tempatnya kembali di mana tempat itu telah diisi oleh UMNO. Jadi kalau lah itu merupakan sebagai satu sindiran daripada yang amat berhormat Ketua Menteri bahawa parti USNO ini adalah di antara parti yang ditajah oleh UMNO, itu adalah tidak betul. Kerana ada beberapa kawasan yang ditandingi oleh UMNO itu sendiri dan USNO juga meletak calon. Dan satu lagi yang saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah isu-isu lain seperti bahawa pertandingan pada kali ini cuma akan didominasi oleh parti-parti yang besar. Itu adalah tidak betul. Oleh kerana sejarah negeri Sabah ini apabila kita membawa kembali pada ketika waktu Parti Berjaya amat kuat sekali di Sabah ini, ia dapat ditumpaskan oleh sebuah parti yang ditubuhkan baru cuma beberapa minggu, yaitu parti PBS. Demikian juga halnya dengan parti warisan. Apabila parti warisan, sebuah parti yang kecil yang cuma berumur lebih kurang 2 tahun telah dapat menumpaskan Parti Barisan Nasional UMNO di Sabah yang begitu kuat sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sedar dan saya tahu bahawa USNO ini adalah satu parti yang amat miskin. Parti ini tidak mempunyai logistik pilihan raya yang lengkap. Parti ini tidak pun mempunyai bendera-bendera sampai beribu. Begitu juga dengan t-shirt dan topi-topi yang mempunyai logo-logo parti USNO. Baru tadi saya berkempen di kawasan Tanjung Kapur, di mana sebelum ini belum pernah USNO meletakkan calon-calon di tempat seperti begitu. USNO meletakkan di tempat seperti Tanjung Kapur oleh kerana USNO menyedari bahawa sudah berpuluh tahun orang-orang Bumi Putra, khususnya orang Bumi Putra Islam yang tinggal di persisiran, di pinggiran kota-kota seperti Kudat, kebajikan mereka diabai selama ini. Dan sebagai contoh, apabila saya berjalan di jembatan-jembatan yang menuju kepada rumah-rumah yang didirikan di atas air, dan kedudukan rumah-rumah tersebut itu tidak pun mempunyai TOL ataupun tidak mempunyai grant. Begitulah ceritanya, berpuluh tahun mereka duduk di sana. Dan yang menyedihkan ialah penghuni-penghuni rumah ini cuma dapat menyaksikan pembangunan di sekeliling mereka. Jadi USNO meletakkan calon di tempat begitu. Dan jangan hairan tuan-tuan dan puan-puan apabila mendengar nanti bahawa USNO juga telah meletakkan calon di Lopura. Belum pernah dalam sejarah parti-parti Bumi Putra yang berani meletakkan calon di kawasan Karamunting, umpamanya kawasan Tanjung Papat dan kawasan di Lopura. Dan calon yang diletakkan oleh USNO di kawasan di Lopura ialah seorang anak Bumi Putra Melayu, wanita, berumur dalam 40-an, tetapi pandai berbahasa Cina, pandai berbahasa Tionghoa, dan pandai menulis Tionghoa. Begitulah gambaran yang saya dapat beri kepada calon-calon USNO. Dalam USNO ini kami tidak mempunyai pemimpin-pemimpin yang berpangkat datuk. Kami tidak mempunyai pemimpin-pemimpin yang pernah dulu menang dalam pilihan raya ataupun menjawat
jawatan menteri. Calon-calon USNO adalah pemimpin-pemimpin yang terdiri daripada individu-individu profesional, individu-individu yang dulu pernah menjawat jawatan-jawatan tinggi. Umpamanya calon USNO di kawasan Sungai Manila ialah seorang individu yang pernah memegang jawatan yang tertinggi, selain tertinggi cuma di atasnya ialah menteri, yaitu Setiausaha Tetap suatu kementerian. Begitulah ceritanya USNO yang mengambil bahagian dalam pilihan raya kali ini. Dan yang paling unik lagi pada USNO, USNO akan melancarkan manifestonya dalam beberapa hari lagi. Dan seperti mana yang diketahui oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belum ada satu parti pun yang mempunyai idea baru. Cuma USNO sahaja. Saya tahu bahwa tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah mendengar ataupun pernah membaca di media sosial bahwa USNO mempunyai satu gagasan yang dipanggil sebagai perundingan baru ataupun New Deal. Perundingan baru ataupun New Deal ini akan nanti diperincikan atau dibentang atau diberi penjelasan yang jelas sewaktu pelancaran manifesto tersebut. Dan sabar, tunggu dalam beberapa hari lagi kita akan lancar manifesto ini. Dan saya juga telah pernah dijemput, saya dijemput oleh satu persatuan NGO yaitu Bersih 2. Menurut jemputan itu, Ketua Umum USNO akan berhadapan dengan ketua-ketua parti yang ada di Sabah. Jadi saya harap ketua-ketua parti nanti yang akan mendapat jemputan itu sudi apa kiranya hadir dalam forum ataupun perdebatan untuk tetapan rakyat di Sabah. Jadi pada ketika itu saya jemput orang awam untuk mendengar hujah-hujah daripada saya dan hujah-hujah daripada pemimpin-pemimpin parti yang sedang bertanding sekarang ini.